tanya, mai dia tanya tu kan, Ha. mikir lagu mana. Kadang-kadang saya tanya anak pula. Kalau Eh, anak ada anak rumah anak saya kebanyakan sekolah Arab. ha. Jadi saya pun tanya ni makna berapa ni. Ha. Jadi dia pun royak gini-gini. Saya tekan gitu. Saya tak mudah-mudah lupa. Sama lah cikgu, saya pun gitu. Mula-mula ni memanglah payah. Saya pun gitu tanya anak, ada anak sore ustaz ke. Oh. Mm-mm. Saya gitu lah. Tak apa lah. Tak apa. Saya hanya Mm-mm. sebab kalau nak mikir bisnes saya tak semikir sangat. Saya Tak. nak mikir nak apa enjoy sikit lah. Betul cikgu, betul. Saya pun macam tu. Kita nak enjoy, nak boleh-boleh buat amal ibadat dah, buat bekal. Mm-mm. Lama lah saya pun macam tu cikgu. Tak apa. Lagu Mm-mm. tu ialah Ah, hanya ah, ah. Kak Nik tu dia mari semua. Ah, ah. Jadi saya pun kata lama dia rasa sebulan lebih dah. Ah, ah. Ada dulu dia bawa seorang lelaki rumah saya. Saya Ah. kata saya rasa 2 bulan dah kalau dia bawa gitu. Saya tak Bakhtiar tahu. lah tu, Bakhtiar. Ya. Ah. Saya pun tak tahulah. Lepas tu saya cuba tanya anak saya di Pulau Pinang. Ha, 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 ha. Anak saya tu dia kata lama dah benda ni saing dia buat 20,000 dah boleh dia tu. Dia tak Anak saya tu ha, ha. duduk Pulau Pinang, saya saing dia kata ada hak kerja bawah dia tu, dia engineer anak saya tu. Ha, ha. Dia di Pulau Pinang tu dia kata ada hak dia kerja bawah dia dulu pun lah ni. Berpuluh-puluh ribu ajak dia buat, dia kata dia tak buat, dia tak ada masa dia tu. Anak saya lah, ada lah. Oh, Ha, gitu cikgu. Ha, ha. ha. Kita ke cikgu saya gini ya cikgu, memang kita tak ada dah, kita dah tua nak bisnes apa. Kita Saya memang kalau mikir saya royak dah lah. Kalau hmm. mikir nak kerja, nak cari duit, tak gerak dah saya. Ha, ha. Hanya kalau nak enjoy, nak buat sambil-sambil tu jumpa kawan sikit. Bukan kawan Ah, lah, saya di masjid ya. Sebab ah, kebanyakan saya kan, ah, sebab ah. saya ngajar Quran, salah Oh, satunya. ha, 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 ha. Jadi, saya kata ke Kak Nik, kalau nak mari jumpa kelas Quran saya, tua belakang tapi masalahnya. Ah, saya ngajar Quran kepada orang tua. Ha, ha. Jadi saya kata, marilah kelas saya malam ni pun dia pergi di kelas saya tu. Ha, ha. Malam kami pun ni. Ya, ya, ingat-ingat. Ha, 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 ha. Saya Tak apa. kata, Hmm. kalau nak pergi, mungkin saya buat di masjid. Saya tak ngajar juga di rumah orang. Pasal tak ngajar. Rumah pasal tak Ah, ngajar dah ni. Tak ah, cakap ah, dah. ah, ah. Jadi saya ngajar sekali ya seminggu di masjid. Hmm, 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 hmm. Jadi kata masa tu kalau orang tu saya sebab ngajar orang tua kadang-kadang tak orang tu tak mari. Tak Hmm, pergi ngaji. Ada 10 orang, ada 15 orang. Saya hmm, tak cari lah. Berapa pun ada 5 orang pun 5 orang lah saya. Ya, betul, Ah, betul. ah, Betul. Sebab kita nak betul. sebarkan agama, nak ajar orang. Okay, tak Ah, kisahlah berapa ah. orang pun. Sebab, Hmm. sebab saya pun macam tu lah. Hmm. Tak. Hanya kalau orang nak pergi nak terang di kelas saya tu boleh lah. Kata, tak Ah, apa ah, saya pasal saya mula lebih kurang pukul 9, kata pukul ah. 10 saya boleh cepat. Sebab saya Oh. biasa habis pukul 11 ke pukul 10.30 ke saya habis lah. Tapi jarang habis 10.30. Biasa Ah, kelebih lah. ah. Jadi kalau nak beri taklimat kepada orang-orang hadir dalam pukul 10, bolehlah saya cepat ngajar. Saya tak ngajar Ah, tajwid lah malam tu mungkin. Saya ngajar, okey, okey. saya dengar dia baca, saya tegur itu je lah. Ha, 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 macam tu. Ha. Program saya ada sambil saya ngajar, saya buat tajwid Okey, okey. kepada murid-murid tu lah. Bukan saya Hmm. pandai sangat. Saya ceritalah, saya ni bukan ustaz. Sekolah pun saya cikgu. Hmm. Dulu saya ngajar sekolah saya macam. Hmm. Saya ni cikgu bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu pun tak erti lah no. Tapi nak mana orang suruh ngajar bahasa Melayu, Ha. ngajarlah kita. Oh, Lagu tu. tak apalah Bukannya pandai cikgu. sangat. SPN zaman saya tu ni ya. Tu lah saya ada.
Alhamdulillah lah cikgu dapat jumpa app ni. Maknanya kita boleh ajar orang lain supaya ngapa-ngapa bahasa Arab Al-Quran ke. Jadi Iyalah. tambahlah bidang cikgunya. Lain daripada Ah, ajar tajwid, ajar orang baca Al-Quran. Maknanya kita tambah satu lagi, bertambah kualiti lah. ah, Kita faham apa? Al-Quran. Sebenarnya saya Hmm. tidak kata rugi. Hmm. Moga moga tak ngaji Arab. Saya cerita ngerti. Saya Hmm. tak ngaji Arab. Saya ngaji zaman dulu sekolah Melayu. Hmm. Yelah. Zaman belum merdeka dulu sekolah Melayu. Hmm. Oh. Pak bawa rentet tu, orang putih tak uti lah anu. Hanya, Alhamdulillah dah boleh main eh, apa, boleh buka Zoom pun pandang. Oh, boleh. Zim ni, minta tolong anak lah ni. Ada. Bukan kata pandai, saya minta tolong. Saya pun mula-mula minta tolong anak cikgu. Oh. Mula-mula gak minta tolong cikgu anak. Lepas lama-lama kita pun jadi pandai lah buka. Lo Hmm. ni pun tak pandai lah anak lagi ni. Saya Hmm. kata baru ni, saya nak buka pun tak erti kata. Lo ni berkali kalau nak dengar dia ngajar baca tu, mungkin semua butan ada data saya tak payah belaka. Sebab saya buat sambung gitu lah. Tak apa, tak apa. Lama-lama cikgu pandai. Nanti kalau ada masa, kita jumpa. InsyaAllah. Kak Nik pun boleh ngajar dah tu. Ah, Oh, okey lah. Tak apa. Kak Anik ni saya kenal lama. oh. Dia ni orang yang semangat kuat. Mm-mm. Memang dia kuat. Mm-mm. Ah, dulu, dia nak sesuatu, dia rajin lah. Mm-mm. Dia rajin. Semangat kuat. Ah, semangat dia kuat. Mm-mm. Okey. Jadi, Assalamualaikum, Kak Ma. Ni ada orang-orang bawa masuk ni, Kak Ma ni. Tuan okey. Salma. Okey. Tuan Salma ni pun dia baru juga masuk. Macam Cikgu Noh jugalah. Tapi awal sikit pada awal sikit. Tuan Salma awal sikit. Pada Ah, Cikgu Noh. InsyaAllah saya yakin Cikgu Noh akan dapat lama-lama bertambah-tambah ilmu dalam tingkat Al-Quran ni. Dari sudut teknikal dan juga dari sudut boleh menguasai lah. InsyaAllah. Okey, Kak dengan Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak masuk lagi prospek kita ni. Okey. Hari ni siapa nak bentang? Kalau tak ada prospek, set-set kita belaka, bolehlah belajar-belajar bentang. Kak Aman nak bentang ke? Sambil kita tunggu orang lain ya, kita mulakanlah. Okey, Alhamdulillah pada petang ini saya ucapkan tahniah lah ya kepada Cikgu Noh, Quran Center kita orang yang baru, Kak Rosiah, Kak Nik Rosiah, Tuan Salma, ya. Alhamdulillah kita ni semuanya mempunyai Quran Center lah ya. Okey, jadi Alhamdulillah. Okey, jadi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum. Tak dengar Kak Mak. Oh. Kecil. Mari. Nanti. Saya nak tanya, orang lain dengar tak suara Kak Ma? Saya tak dengar. Ni suara Tuan Salma ni. Cikgu dengar tak? Cikgu dengar suara saya saja ke ada suara lain yang cikgu dengar? Saya dengan suara Dengar suara hal ni. saya saja dah. Sebab unmute tapi saya rasa Kak Ma kena pecek dekat speaker tu.
Apa dia? Kak Ma dekat speaker tu, cuba Kak Ma tengok kat speaker tu. Select microphone, tekan kat speaker tu. Ada benda. Dengar dah, dengar dah. Elok-elok Kak Ma dengar dah. Cuba sekali lagi suara. Cuba dengar. Cuba cakap. Hello? Hello Kak Ma. Nak dengar dah tadi? Okey. Nak dengar dah tapi dengar jauh-jauh. Select microphone array dengan speaker tu. Dekat mana? Dengar dah. Dah dengar dah. Kat laptop. Dengar dah tu suara Kak Ma, dengar dah. Dekat. Okay. Tapi kena kuat sikit. Oh. Okey lah. Jadi Kak Ma nak present ke? Kat mana? Okey, jadi kejap saya bagi Kak Ma share screen. Tapi nanti kalau ada orang nak masuk, Kak Ma tolong anulah deh. Make host. Okey Kak Ma, silakan. Kat mana? Jap. Ya, kacik. Adik. Anak. Lu Kak Ma, boleh share screen? Boleh. Kejap tersilap bagi pada Rosia. Kak Ma nak present semua ke? Semua slide ke macam mana? Tak tahu kat mana. Kat mana. Okey, ni Puan Salma. Kat mana belakang? Apa dia Kak Ma tak dengar? Tak dengar. Kat mana try dulu Okey, belakang. Kak Ma try share. Try. Boleh dah? Share. Lepas tu file. Kak Ma dah buka dah kan? Slide. Okey. Dekat mana tak tubik ni. Dekat mana nak cari? Gini. Dia kena buka dulu file tu. Lepas tu baru share. Okey. Buka file tu. Kita tak ada prospek petang ni. Itulah. Jadi kita study kepada ni lah. Kita study untuk slide. Jadi kita boleh menguasai slide lah. Okey, boleh Kak Ma? Tak tubik lagi slide ni. Tak boleh lah Cikgu Mak. Tak boleh macam mana? Cuba. Kak Ma dah buka dah slide itu. Kat laptop Kak Ma. Lepas tu bila Kak Ma share screen dia tubik. How do you want to open this? Dia ada Microsoft Edge, dia ada Google. Ambil Google. Okey. Boleh dah. Nanti tengok. Betul tak? Dia kena tak boleh.
Mas nampak tak skrin Kak Ma? Tak ada. Tak ada, Kak Ada? Ma. Tak ada, Tak tak ada. ada. Oh. Oh. Gini. Kak Ma stop share dulu. Kak Ma stop share. Kak Ma buka dulu slide tu. Stop share. Dah buka. Dah buka. Dah buka tapi tak nampak ni. Tak ada. Tu kan. Tak boleh kot. Dah tekan butang share dah. Tekan. Dah. Laptop Kak Ma ni kot ada problem. Oh, dah tekan butang. Tak apalah saya kalau gitu, biar saya share je. Kak Ma bentang saya share. Deh. Saya buka slide saya. Deh. Ha. Okey. Mana? Okeylah. Nampak ya? Nampak dah. Nampak sekejap ya. Okay. Saya nak buat tu. Kita kena sebagai pemilik Business Quran Center ni, kita kena pandailah present. Jadi Kak Nik kena pandai present. Apa tu Cikgu Noh insya-Allah boleh present lepas-lepas ni. Tak apa, dia memakan masa juga. Ya, jadi bos Tuan Salma ni nak practice present insya-Allah. Okey. Okey, sila bos Tuan Salma. Okay. Practice ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Kak? Dengar. Ya, dengar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk bersama-sama pada petang ini di dalam satu program yang dikenali sebagai Quran Digital Center dan juga Think Quran. Okey, Kak Ma boleh buka video tak muka Kak Ma biar nampak muka? Boleh? Muka. Kejap. Ada. Lu Kak Ma? Okey. Kejap. Tak apa. Okey, beres. Terus. Okey. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah kerana kita dapat sama-sama berkumpul pada petang ini di dalam satu program yang dikenali sebagai Quran Digital Center dan juga Think Quran. Okey, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di skrin sekarang ni, okey, buku yang paling banyak dibaca dan dihafal. Okey, apa dia tu? Semestinya ialah Al-Quran. Okey, sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan ataupun semua umat Islam di dunia ni
sentiasa membuka dan membaca Al-Quran. Namun, adakah Al-Quran yang dibaca ini difahami oleh kita? Okey, mari sama-sama kita fikir-fikirkan. Okey, jadi dia ada kaitan dengan apa yang akan kita bincangkan pada petang ini. Okey. Kak Ma boleh buat next ke ni ke Cikgu Mas kena buat? Tak boleh sebab ni adalah saya punya tu. Okey. Kejap. Okey dah kan ni Cikgu Mas, Kak Ma kecil untuk Boleh slide dah. pertama lagi ni. Okey. 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 Surah An-Nisa ayat 82 Allah berfirman, patutkah mereka bersikap demikian? Mereka tu maksudnya kita lah, kita umat Islam. Patutkah kita bersikap begini? Maksudnya kita baca Al-Quran tetapi kita tidak memahami apakah isi kandungan Quran tersebut. Okey, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82 yang bermaksud patutkah mereka bersikap demikian, iaitu tidak mahu memikirkan ataupun mentadabbur, mentadabbur isi Al-Quran. Maksudnya Allah bertanya kepada kita, patutkah kita bersikap begini? Iaitu tidak mahu memikirkan isi Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Okey, demikianlah Allah menjelaskan kepada kita melalui surah An-Nisa tadi. Okey, boleh ke Mas boleh ke lagu tu? Boleh. Okey, seterusnya okey, sebagaimana yang kita lihat dekat skrin, sekarang ni ada 2.01 bilion umat Islam di dunia. Okey, seramai 2.0 bilion umat Islam. Okey. Kita tubik lagi tu, Mas. Okey. Seramai 2.01 bilion umat Islam atas muka bumi di dunia ini. Namun hanya 400 juta sahaja yang memahami bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Okey, 400 juta sahaja daripada umat Islam atas dunia ini yang mampu memahami bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Okey, next. Okey, jadi oleh kerana kita tengok bahawa, kita lihat bahawa daripada 2.1 juta umat Islam yang ada di dunia ini, hanya 400 juta sahaja yang dapat memahami bahasa Al-Quran, maka kita boleh kaitkan dengan misi, misi kita pada hari ini untuk untuk memberi kefahaman kepada umat Islam yang selebihnya tu, yang tidak faham Al-Quran, termasuklah kita. Okey, jadi di sinilah kita nampak peluang kita untuk melakukan perniagaan. Perniagaan ni bukan maksud apa-apa, cuma peluang perniagaan di samping misi kita untuk menyebarkan kefahaman Al-Quran. Kau selalu Kak Mas sebut ni, Mas? Boleh. Bagaimana nak kaitkan dengan teknologi dan pendidikan ni? Jadi kita ceritakan app ni lah. Jadi app ni adalah okey. Okey. Alhamdulillah, kita rasa sangat bersyukur.
masa sekarang telah muncul satu teknologi yang dapat memberi peluang kepada kita untuk memahami bahasa Al-Quran dengan mudah. Dengan perkembangan teknologi dan dengan adanya sistem pendidikan. Gabungan teknologi dengan pendidikan. Okey. Gabungan teknologi dan pendidikan, maka gapo kat mana kata ni? Maka terhasillah satu aplikasi ni lah. Aplikasi. Okey, dengan adanya gabungan teknologi dan pendidikan, dengan berlakunya kepesatan di dalam dunia teknologi dan pendidikan sekarang ini, maka terhasillah satu aplikasi yang dikenali sebagai Think Quran. Okey Kak Mas, saya tambah sikit Okey. Jadi peluang perniagaan ni adalah terbuka luas lah, sebab kita punya sasaran amat luas kan. Hampir berbilion-bilion umat Islam di seluruh dunia tidak faham bahasa Arab Al-Quran kan. Hanya ada 400 juta saja yang faham. Okey, jadi wujudlah di situ peluang perniagaan yang amat luas, iaitu perniagaan untuk dunia dan keuntungan dunia dan juga keuntungan di akhirat. Maknanya kita kejar akhirat ya, sebab kita nak bagi orang ramai semua faham Al-Quran. Maknanya kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang dengan sendirinya. Jadi teknologi di sini adalah teknologi AI, Artificial Intelligence. Okey, jadi teknologi terkini, teknologi web 4.0. Lepas pada tu gabung dengan pendidikan. Okey, pendidikan di sini maksudnya adalah pembelajaran bahasa Arab Al-Quran. Itulah dunia pendidikan digabung dengan teknologi, maka terhasillah aplikasi Think Al-Quran. Maksudnya di sini mengikut kaedah sekarang, mengikut zaman sekarang. Okey. Okey Kak Mas, sambung. Okey, di mana visi kita bersama adalah untuk 100 juta umat manusia di dunia ini faham makna Al-Quran. Okey. Jadi kita nak galas bersama-sama lah kan. Jadi syarikat dia nak minta kita ya, syarikat naklah kepada kita untuk sama-sama memikul tanggungjawab ini untuk mengalas vision ini. Okey. Okey, syarikat Think Awesome Sendirian Berhad merupakan syarikat yang satu-satunya dan yang pertama di dunia bertanggungjawab membangunkan aplikasi Think Quran ini dengan tujuan menyampaikan maklumat kepada umat Islam. Okey, syarikat ini merupakan sebuah syarikat yang teguh. MSC tu apa dia Mas? Malaysia Status Company. Yang bertaraf MSC. Boleh gitu? Boleh. Yang bertaraf MSC, sebuah syarikat yang teguh dan bertaraf mendapat anugerah MSC, iaitu Malaysia Status Company. Okay. Selain daripada itu, syarikat Think Awesome juga mendapat pengiktirafan ISO. ISO Certificate Company. Tu 9001 pada 2015. Macam tu. Itu dia punya kod dia. Dia mendapat pengiktirafan ISO 9001 pada tahun 2015. Okey. Dan juga syarikat Think Awesome merupakan syarikat yang mendapat pengiktirafan
syariah compliance. Okey, selain daripada itu, syarikat Think Awesome juga telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record di dalam usahanya membangunkan aplikasi Think Quran ini. Okey, syarikat juga telah mendapat award APICTA Asia award. Pacific ICT. Oh, Ah, Asia Pacific ICT Con appliance award. Award. Client Award. IPC Asian Pacific ICT. ICT. Client. Oh, ICT Award. Okay. Okay. Maknanya peringkat Pasifik lah, peringkat Asia Pasifik. Okay. ICT peringkat Asia Pasifik. Okay. Dan juga Witstar SME. Bisa ni ataupun kita tak payah nak terai ke Mas? Kita teresa dua je, lepas tu cuba kita royak banyak anugerah dia dapat. Okey. Kak Maulem mula boleh? Boleh. Okey. Think Awesome Sendirian Berhad merupakan satu-satunya dan yang pertama-tamanya berjaya membangunkan aplikasi untuk menyebarkan maklumat mengenai kefahaman Al-Quran kepada umat Islam di dunia. Syarikat Think Awesome berpangkalan di Malaysia. Di mana, Mas? Di Putra, di mana? Di Petaling Jaya. Okey. Syarikat Think Awesome yang berpangkalan di Petaling Jaya, Malaysia. Jadi satu-satunya syarikat di Malaysia yang telah mendapat pelbagai pengiktirafan termasuklah MSC status company, mendapat pengiktirafan ISO 9001. Syarikat ini juga mendapat pengiktirafan syariah compliance, iaitu pematuhan syariah, dan syarikat ini juga telah mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Records. Selain daripada apa, Mas? Dan banyak lagi lah anugerah. Okey. Dan banyak lagi anugerah yang telah diterima oleh syarikat Think Awesome ini, iaitu syarikat yang membangunkan aplikasi yang akan kita bincangkan sekarang ini. Jadi kesimpulannya syarikat ni adalah teguh dan cemerlang, kan? Kesimpulannya syarikat ini adalah sebuah syarikat yang teguh, cemerlang, dan dia telah ditubuhkan pada tahun 2016 lagi. 2016. 2016. Okey. Kesimpulannya syarikat Think Awesome yang ditubuhkan pada tahun 2016 ni merupakan sebuah syarikat yang teguh dan cemerlang. Okey. Ini ialah sijil pengesahan patuh syariah yang dikeluarkan dan di-approve oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, iaitu seorang syariah advisor. Syariah advisor. Seorang penasihat syariah. Penasihat syariah yang berkaliber di Malaysia. Jadi kita tak bimbang dah lah segala bonus, segala sistem tu tak ada penindakan. Okey, jadi segala perjalanan syarikat memang mendapat pengiktirafan daripada Dr. Zaharuddin, iaitu pakar dalam syariah compliance ini. Okey, seterusnya kita fokus kepada Al-Quran.
Okey, sebagaimana yang tuan-puan dapat lihat pada skrin kita pada hari ini, Al-Quran di dalam kitab Al-Quran mengandungi 77,429 perkataan. Dan banyak perkataan yang berulang-ulang. Jadi apabila kita dapat mengetahui 1,000 perkataan di dalam Al-Quran, bermakna kita telah pun memahami 80% daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi dalam apps ni dia akan bagi 1,000 perkataan kan? Dalam apps Think Al-Quran, Think Quran ni, tuan-puan akan dapati bahawa kita akan belajar sebanyak 1,000 patah perkataan. Contoh perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran. Fi bermaksud di. Kemudian allazi yang bermaksud yang. Sama yang bermaksud langit. Kemudian min yang bermaksud dari. Daripada jumlah ayat Al-Quran, jumlah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 6,679 patah perkataan. Salah ke ni Mas? Gini, daripada 4 perkataan ini, 4 perkataan ini ulang-ulang sebanyak 6,000. Perkataan yang Kak Mas sebut tadi iaitu fi, iaitu allazi, sama dan min merupakan perkataan yang diulang sebanyak 6,679 kali. Di mana dia merangkumi 91% daripada 9.1. Di mana dia merangkumi 9.1% daripada jumlah keseluruhan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita fokus kepada teknologi AI, iaitu Artificial Intelligence. Teknologi ini merupakan teknologi yang sangat-sangat terkini. Teknologi yang terkini dan dikhususkan kepada pembelajaran kita. Think Quran. Lagi Kak mana katakan apa sini slide ni Mas? Jadi Think Al-Quran ni menggunakan teknologi AI lah, artificial. Aplikasi Think Quran yang dibangunkan oleh syarikat Think Awesome ni memang menggunakan teknologi AI ini. Teknologi terkini zaman ini kan. Teknologi terkini untuk zaman ini. Di dalam Think Quran, ia merupakan apps Think Quran ini merupakan kaedah mudah untuk belajar bahasa Al-Quran. Di mana kita hanya perlu menggunakan meluangkan masa selama 15 minit sahaja sehari untuk kita belajar melalui apps Think Quran. Walaupun kita tidak mempunyai asas bahasa Arab, kita mampu untuk memahami bahasa Al-Quran dengan menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga sesuai untuk pelbagai peringkat umur. Sama ada bermula daripada seawal kanak-kanak sampailah kepada warga emas. Semuanya sangat sesuai menggunakan aplikasi Think Quran ini. Di
Di manakah ting Quran? Oh ni Kak Mat tak berapa nak faham nak tu je. Okey, sekarang ni di manakah aplikasi Think Al-Quran, ya. Jadi kita lihat dalam proses kita nak mendekati Al-Quran, dalam proses kita nak belajar Al-Quran, ada beberapa langkah, ada beberapa step. Jadi kita lihat step yang pertama adalah maknanya kita semua belajar huruf dulu. Kan, belajar huruf Al-Quran, alif bata semua tu kan, daripada kecil lagi kita belajar huruf Al-Quran. Kemudian kita belajar membaca, membaca Al-Quran sejak kecil lagi kan. Lepas tu kita belajar mahraj, kita belajar tajwid. Okey. Lepas pada tu, jadi di sini dalam sistem kita kita belajar ni dalam masyarakat kita, ya. Kemudian kita belajar tata bahasa, nahwu, sarf, terjemahan. Jadi kita dapati ada lompang. Ada lompang yang kita tidak tekan. Kalau bahasa Inggeris, sejak kecil lagi kita belajar vocab. Tak, mengapa vocab bahasa Inggeris. Tetapi dalam kita nak belajar Al-Quran, kita tidak menekankan kepada harfiah, kosakata. Boleh dah? Harfiah tu termasuk vocab lah. Ya, macam vocabulary. Harfiah tu kosakata, apa ni dalam Al-Quran ni lah, patah-patah perkataan. Okey. Jadi dalam tiap Al-Quran dia ambil kesempatan yang lompang ini untuk kita kemah dulu harfiah ataupun kemaskan dulu kosakata. Kosakata ni perkataan lah. Perkataan-perkataan yang 1000 perkataan tadi. Kan? Jadi bila kita dah kemas 1000 perkataan, kita dah ingat, dah hafal, maka mudahlah kita nak belajar yang seterusnya, nak belajar tata bahasa, nahwu dan sorah, nak baca terjemahan, tafsir dan seterusnya, tadabbur. Jadi itulah keistimewaan Think Al-Quran, mengisi kelompongan yang telah ditinggalkan. Faham Kak Ma? Boleh Kak Maula dulu. Boleh. Dah. Okey. Sebagaimana yang kita tahu dalam masyarakat kita biasanya, kita akan belajar Al-Quran bermula dengan kita belajar huruf, iaitu alif, ba, ta. Kemudian kita akan belajar membaca makhraj, iaitu tajwid. Seterusnya kita terus pergi kepada tata bahasa, nahwu, saraf. Itu yang biasa dilakukan melalui sistem pembelajaran bahasa Al-Quran dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Jadi apa Mas? Dalam kebiasaannya macam itulah. Kebiasaannya. Kebiasaannya. Jadi kalau kita teliti bahawa terdapat satu lompang di situ, iaitu kita tidak pun belajar harfiah, iaitu kosakata. Kita tidak belajar pun harfiah, maka di situ kita syarikat Think Awesome melihat atau nampak satu lompang. Apa Mas? Satu lompang yang merupakan satu peluang. Satu lompang yang merupakan satu peluang untuk mereka membina. Dari situ syarikat Think Awesome nampak satu lompang di mana merupakan satu peluang bagi mereka untuk membangunkan aplikasi Think Quran bagi mengisi lompang yang ditinggalkan oleh masyarakat kita yang belajar bahasa Arab sekarang ni. Jadi dengan inisiatif syarikat, maka wujudlah Think Quran yang memberi panduan kepada kita untuk belajar kosakata. Anjir pulak Kak Ma tambah ayat sendiri. Tak apa. Okey, beres dah tu Kak Ma. Bos kita masuk, malu pula. Bos Batia. Boleh lah.
Okey. Okey. Lepas tu nak start kan sini ni. Nak start dengan daftar. Jadi macam mana kita nak menguasai apa ni Think Al-Quran ni, aplikasi ni macam mana? Okey. Apa yang Okey. berada dalam aplikasi Think Al-Quran ni? Jadi macam mana kita nak memulakan pembelajaran kita melalui Think Quran ni. Okey. Yang pertama kita perlulah daftar. Okey, kita daftar di dalam aplikasi Think Quran. Kita royak ke daftar boleh nak royak pun boleh, kita royaklah daftar ringkas kan, tulis nama dulu. Okey. Jadi nak royak ke orang, orang akan dapat link tu daripada mana? Okey, kita maknanya kita akan dapat link daripada pemilik Quran Center kan. Bila kita mungkin tuan-tuan dan perempuan dapat dah link. Kita tanya mungkin kalau dia kata okey dah dapat okey. Bila kita cuba tekan link tu daripada sahabat-sahabat kita yang telah mempunyai Quran Center, maka kita kena daftar. Kita royaklah daftar, tulis nama kan. Kita daftar tuliskan nombor telefon ataupun email. Lepas tu lepas kita daftar, kita pun yang seterusnya kita royaklah Think Al-Quran ini mempunyai berapa modul. Ini dia cerita semua berkaitan dengan Think Al-Quran ni. Sama terang mula deh. Malu. Okey. Malu apa tu? Puas kita aja kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita ingin tahu macam mana cara untuk bermula proses pembelajaran kita melalui Think Quran. Okey. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan telah pun menerima link aplikasi Think Quran daripada sahabat-sahabat ataupun daripada pemilik Quran Digital Center. Okey, kalau sekiranya tuan-puan ada menerima link aplikasi tersebut, tuan-puan boleh mula daftar masuk ke aplikasi tersebut. Boleh daftar masuk menggunakan nama dan juga email ataupun nombor telefon tuan-tuan. Okey, setelah nama tu wajib, nombor telefon atau email. Okey. Mendaftar menggunakan nama dan nombor telefon ataupun email. Okey. Ini satu pembaharuan. Kalau dulu kena tulis belakang nombor email, nombor telefon. Jadi lah ni dia mesti pengguna lah kan. Okey. Sebenarnya kan Mas, saja Kak Ma nak respon sikit deh. Bila Kak Ma atas link ke sains-sains sahabat kita, bila nak kena daftar masuk tu dia mula ugoh. Mas Fahad ada ugoh tu. Takut. Dia takut. Dia kata apa kena daftar. Dia takut apa-apa kan. Jadi perlu penjelasan daripada kita lah kan. Biasanya Kak Ma, gini. Kita kena daftar royak dia. Kalau kita tidak daftar, kita tidak akan ada rekod. Bila kita belajar Think Al-Quran, berapa patah kata, maknanya rekod tu tak ada. Dan satu lagi, dalam kita punya liga nanti nama kita pun tak ada. Jangan takut, daftar je kata. Setakat ni tak pandai lagi nak terai lagu tu. Kak Ma hanya royak daftar tu sebagai syarat syarikat je. Tak ada apa-apa pun. Kak Ma kata gitu je. Free je. Okey. Jadi seterusnya setelah tuan-puan daftar masuk ke aplikasi Think Quran, okey, dalam aplikasi ini terdapat 79 modul. Okey, 79 modul dari pelbagai surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Lepas tu bolehlah Quran ni bolehlah tekan dia
kita kena pergi surah by surah, tak boleh lopak. Bolehlah. Okey. Ya, kita proses pembelajaran menggunakan aplikasi Tin Quran ni mesti bermula dengan surah yang awal. Tak boleh nak pergi ke terus nak lompat-lompat pergi ke surah atas jauh-jauh. Kita mesti lakukan step pertama belajar membuat. Belajar lah. Belajar dulu surah yang awal seperti surah An-Nas. Kemudian diikuti dengan surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan begitulah seterusnya sehinggalah kita akan pergi jauh kepada surah-surah lain. Lepas tu kita kena goyak ni 79 modul ni dia merangkumi 114 surah. Okey. Kenapa kita tak letak 114 surah? Sebab pembelajaran kita ni, Tin Al-Quran ni, dia berasaskan perkataan yang berulang-ulang. Jadi kita bukan berdasarkan surah ke surah ke surah. Sebab perkataan berulang-ulang ni kadang-kadang banyak yang kita tahu dia akan diulang-ulang balik kan. Dia ulang-ulang balik. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi tu mempunyai 3 modul. Di situ. Sebab dia punya konsep dia perkataan yang berulang-ulang. Sebab itulah dia tidak letak di 114 surah. Okey. Faham tak, Mak? Tapi tak pandai lagi tu nak pergi tu. Apa lagi? Mengapa 79 modul? Okey. 79 modul ni terdiri daripada 114 surah. Okey, Tin Quran mengambil pendekatan Tin Quran mengambil pendekatan menyediakan 79 modul, bukannya menyediakan 114 surah, kerana 79 modul tersebut telah pun merangkumi 114 surah, kerana ayat perkataan yang terdapat di dalam Al-Quran ni banyak yang perkataan yang berulang-ulang. Boleh ke, Mas? Boleh dah. Ya. Perkataan yang berulang-ulang. Jadi pendekatan menyediakan 79 modul ni memang memadai untuk 114 surah di dalam Al-Quran. Okey, boleh Kak Magi ke step yang ketiga? Boleh. Kena laju sikit, masa banyak dah. Okey. Seterusnya, aplikasi Tin Quran ini memberi ruang kepada kita untuk belajar dalam skop yang kecil. Bila kita belajar dalam skop yang kecil, maka kefahaman dan daya ingatan kita itu lebih baik berbanding dengan kalau kita belajar dalam skop yang agak besar. Okey. Boleh, Mas? Boleh. Okey, seterusnya ringkasan. Dalam aplikasi Tin Quran disediakan kepada kita ringkasan daripada apa yang telah kita belajar. Okey? Sekiranya bila kita bermula dengan surah An-Nas, kita pergi kepada surah seterusnya dan akhir sampai pada satu macam tahap. Contoh situ. Macam contoh gitu kata. Contoh. Okey, contoh. Contoh apa, Mas? Banyak contoh ringkasan yang akan diberikan kepada kita kan. Maknanya di situ dia beritahu anda telah belajar berapa persen kan. Kita baca je. Pada satu tahap lah kan. Pada satu tahap kita belajar, maka aplikasi ini memberi ringkasan kepada kita, memberitahu robot soleh. Robot soleh memberitahu kepada kita bahawa
kita telah pun mempelajari sekian-sekian banyak perkataan dalam Al-Quran. Okey. Jumlah perkataan dia beritahu kan tu. Dia beritahu apa Mas? Dia Apa beritahu tahap penguasaan kita dalam Al-Quran dengan jumlah perkataan yang mahir dalam Al-Quran. Tahap penguasaan kita dan jumlah perkataan mahir yang telah kita pelajari. Yang telah kita kuasai. Okey. Yang telah kita kuasai. Seterusnya dalam aplikasi Quran ni juga disediakan sesuatu yang dikenali sebagai liga. Apa dia liga? Ni bahan ketagih dia kena royak. Liga ni merupakan satu yang boleh menyebabkan kita melahirkan kita perasaan satu perasaan keseronokan dan juga ketagihan untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Liga ni. Game, main game. Ya. Lepas tu kalau nak terang lagi kita royaklah masa kita menggunakan app ni kan kita akan dibahagikan kepada 30, satu kumpulan 30 orang. Lepas tu maknanya jadi dalam 30 orang tu nampaklah kita punya ranking pencapaian kita, ranking kita. Kalau kita tak tulis nama royak dia, jadi kita tak ada nama lah kat sini ni. Dia akan tulis macam huruf A, B, C macam tu. Sebab tu kena register, kena tulis nama. Faham tak Kak Ma? Lepas pada tu kalau kita maintain top 10, okay, nombor 1 hingga nombor 10, maknanya nanti kita akan naik tahap. Kalau tengok dalam sistem ni dia tahap 5 kan. Liga mingguan dia 5. Okay. Jadi kalau kita top 10, kekal top 10, setiap hari Ahad dia akan naik kita punya tahap kita ni. Okey. Okay, yang paling penting royak dia sini adalah bahan ketagih. Dia macam main game, macam main bola, gitu Kak Ma. Semangat berlumba-lumba. Okay. Okay, next. Semakkan kesalahan. Liga Mentarif. Okay. Liga ni sesuatu yang boleh menyediakan satu perasaan keseronokan atau ketagihan kepada kita untuk terus belajar menggunakan aplikasi ni. Apa nampak slide saya? Boleh dah. Ingat dah. Okey. Seterusnya melalui aplikasi ini ada disediakan kepada kita macam mana cara kita untuk membuat semakan kesalahan kita. Okey, dia akan bentangkan kepada kita apakah kesalahan yang kita buat. Okey, berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Dari situ kita boleh tahulah tahap pencapaian kita. Boleh gitu Mas? Boleh. Okey, seterusnya dalam aplikasi Tin Quran ni juga disediakan satu ke apa nak sebut? Satu menu ke gitulah. Okey. Satu menu untuk pelajar-pelajar menghafal Al-Quran. Menghafal perkataan. Menghafal perkataan. Okey. Dalam aplikasi Tin Quran ni juga disediakan satu bahagian ataupun satu menu untuk kita belajar menghafal perkataan di dalam Al-Quran. Okey, lagu mana cara guna dia tu Mas? Hafal ni. Maknanya kita tengok menu kat bawah ni, royak dia ni. Tengok menu kat bawah ni. Okey, nampak tak? Nampak. Tengok button kat bawah ni, maknanya kita lepas kita belajar kan. Belajar surah ni, okey. Lepas tu kita praktis apa semua, kita kena ambil button ni lah untuk hafal. Macam kita bertalaki lah dengan cikgu kita. Cikgu kita siapa? Robot. Macam kita ngajak cikgu. Macam kita ngajak cikgu. Tapi kita perlu terangkan kodok sebab Kak Ma tanya Mas ni.
kita terang tak payah panjang sangat, tak payah cepat sangat sebab masa kita nak terang orang ni 40 minit je. Okey. Okay. Okey. Tak apa, Lepas nanti tu profil ni, profil. Profil ni kita nak terang apa? Profil ni dia macam rekod pencapaian, macam buku rekod kita masa kita ngaji-ngaji dulu. Okay, ada buku rekod macam mana tahap kita. Kita tengok. Contoh, kita kata contoh ni. Saidatul Suhaila. Ni semua rekod ada. Email dia, bila dia masuk, bila dia join dengan Think Al-Quran ni, bila dia guna, kita tunjuk. Kita baca sini. Lepas tu apakah pencapaian dia ni? Pencapaian dia kan? Semua detail lah. 186 perkataan mahir, 70 XP. XP ni adalah extra point. Extra point maksudnya dia banyak buat praktis. Sebab kan kita ada liga. Ya, bila dia banyak buat praktis, maka dia dapat point yang lebih banyak. Dia akan naik liga. Lepas tu tahap liga dia 5. Ni bergantung pada praktis dia lah ni. Lepas tu pencapaian dia berapa? 29.23% dia telah menguasai tahap hafal Al-Quran, ni perkataan Al-Quran. Kemudian berapa kali dia praktis? Berapa kali dia buat latihan? 24 kali. Gitu. Kita baca Yasin. Maknanya satu rekod bagi dia. Aplikasi Think Quran ni juga menunjukkan profil kepada kita, di mana profil ni merupakan seperti buku rekod pencapaian kita. Kalau dulu masa kita belajar di sekolah, kita ada buku rekod kan. Okey, buku rekod. Okey, jadi profil ni menunjukkan maklumat-maklumat. Contohnya di sini nama pelajar Saidatul Suhailah. Okey, dengan maklumat peribadi dia. Okey, kemudian ditunjukkan di sini pencapaian dia. Okey, telah pun belajar 186 perkataan. Okey, telah dapat 70 XP, extra point. Okey, telah pun berada di tahap liga ke-5. Okey, dan dia telah pun apa tu Mas, 29.23% apa? Penguasaan tahap perkataan. Tahap penguasaan. Okey, jadi menampakkan di sini bahawa aplikasi ini cukup lengkap bagi kita sebagai pelajar dengan menggunakan aplikasi Think Quran. Dengan guru kita yang tak jemu-jemu, maknanya cikgu kita tu adalah robot soleh yang membimbing kita. Maknanya di situ dia tak ikut. Dia tidak ada jadual masa, anytime, anywhere. Tengah malam pun boleh belajar. Okay. Boleh. Okey, sekarang kita pergi ke slide seterusnya. Di sini kita lihat kelebihan Think Quran. Kenapa kita perlu menggunakan aplikasi Think Quran ini? Apakah kelebihannya? Okey, jom kita tengok. Okey, sebagaimana yang kita tahu, apabila kita menggunakan aplikasi Think Quran, kita akan mengalami satu keajaiban terbesar dari diri kita dengan memahami Al-Quran. Okey, kena ni 100 perkataan tu. 100, sekurang-kurangnya 100. Kalau 2-3 pantah tak nampak lagi. Tak mak kena tukar 100 situ. Tukar. Mana kat mana royak tu? Tak apa, daripada atas lah keluar royak tu. Daripada kita akan mula-mula. Apabila kita mempelajari 100 perkataan, maknanya banyaklah perkataan kita tu dah. Okey. Apabila kita telah pun mempelajari 100 patah perkataan melalui aplikasi Think Quran ini, maka insya-Allah kita akan mengalami satu keajaiban terbesar dari diri kita. Okey, dengan memahami Al-Quran. Okey, keajaiban tersebut termasuklah solat kita menjadi lebih khusyuk. Okey,
cinta kita terhadap Al-Quran menjadi lebih mendalam kerana kita dapat menghayati setiap kisah dan pengajaran daripada Al-Quran. Okey, kita juga akan menjadi contoh terbaik untuk ahli keluarga kita yang lain. Contohnya kalau anak sulung, okey, habis hak sulung buat tin Quran ni sampai 100 patah perkataan, dia menjadi contoh, menjadi motivasi kepada adik-adik dia. Okey. Seterusnya keajaiban yang insya-Allah akan berlaku dalam diri kita, iaitu hidup dengan penuh keyakinan terhadap janji-janji Allah. Kita akan menjadi lebih yakin terhadap Allah, terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita juga akan menjadi orang yang berilmu, produktif dan berintegriti. Seterusnya, ianya akan memberi impak yang besar. Okey. Tak apa Mas, memberi impak positif kepada masyarakat kerana mengamalkan gaya hidup mengikut perspektif Al-Quran. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana, okey Mas, bagaimana kita nak dapatkan tin Quran. Sekiranya tuan-puan telah pun mendaftarkan diri menggunakan aplikasi tin Quran secara percuma, di mana tuan-puan telah belajar sebanyak 4 surah. Okey. Betul ke Mas? Hak free 3 je. 3 surah. 31 perkataan. Berapa? 31 perkataan. Okey. Sekiranya tuan-puan berminat untuk menyambung lagi pembelajaran tuan-puan, bolehlah, bolehkah apa nak royak? Membuat pembelian tin Quran Plus dengan harga 399. Daripada Okey. Dan sekiranya tuan-puan berminat untuk meneruskan lagi pembelajaran perkataan dalam Al-Quran, tuan-puan boleh mendapatkan tin Quran Plus dengan harga 399 sekiranya membeli terus daripada syarikat. Namun sekiranya no yearly price 399 untuk sekali seumur hidup. Itu Mas. No yearly price tu maksud dia? Dia tak ada lah bayaran tahunan ke apa, sekali je bayar lifetime. Okey. Harga RM399 ini merupakan harga seumur hidup, sekali bayar untuk seumur hidup. Sedangkan tuan-puan tahu tak, sekiranya kita belajar Al-Quran ni secara bersemuka, dengan kita menghadiri kelas secara bersemuka, kemungkinan kita akan bayar secara bulanan. Ada orang bayar 200 sebulan, ada orang bayar 300. Sekiranya tuan-puan membeli aplikasi tin Quran ni, tuan-puan hanya perlu membayar 399 untuk seumur hidup, bukannya secara bulanan. Lepas tu tanya dia mahal ke murah? 399 ni rasanya mahal ataupun murah? Berbaloi. Okey. 399 rasanya berbaloi tak dengan kita akan dapat belajar 100 perkataan. 1000 faham. 1000 perkataan. Kita akan faham Al-Quran, faham bahasa Al-Quran. Berbaloi tak? Padai tak? Berapa nak bayar? Okey. Okey.
Okey. Dan sekiranya tuan-puan membeli aplikasi Tin Quran ni daripada Quran Center Owner, tuan-puan akan menikmati diskaun sebanyak RM100. Okey. Di mana tuan-puan hanya perlu membayar RM299. Okey. Okeylah Kak Ma, Mas rasa cukup dulu Okey. setakat ni kan. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Terima Okey, kasih. alhamdulillah. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan permudahkan Kak Ma ingat, hafal dan mudah untuk hebat dah buat Kak Ma nya. presentation. Oh Kak Ma. Hebat dah InsyaAllah. tu. Baru present first time tu dia setara tu. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bos. Okay, sebelum kita tamat Zoom ni, sedikit perkongsian nak. Habis sorok bos ni. Okay. Petang ni siapa maksudnya? Kak Nik dengan Kak Ada Ma. prospek masuk. Kak Ma invite 3 orang memang janji nak masuk. Okey lah. Sebab lu ni Kelantan ada tengah hujan ni. Tanah merah hujan. Hujan lebat. Tengah hujan. Saya pun tak ada api ni. Dah saya duduk kat rumah ke. Dah tak ada api. Unggah mai kat hotel saya ni. Tak ada api. Rumah saya tak ada api. Okay, gini je. Cuba saya nak pergi je. Untuk presentation ni, cuma kalau boleh kita pertama kita fokus kepada tahu, bukan fokus kepada faham deh. Itu pertama. Maksudnya kita nak present PowerPoint ni, kita jangan fokus kepada kita nak bagi orang faham, kan? Kita nak bagi orang tahu je apa yang kita buat. Maknanya dalam presentation slide kita ni, kalau boleh kita tak perlu nak explain, kita jangan baca je. Kita jangan baca dan ambil poin-poin yang penting dah. Seperti mana yang Cikgu Mas koyak tadi. Poin-poin tu dah kita tekankan. Jadi kalau boleh PowerPoint ni, maksudnya bos kita baca jaga pohon tertera di slide itu. Ya. Betul. Jadi tapi adalah poin-poin yang penting yang kita kena tekankan. Okey. Poin-poin penting yang nak tekankan tu, ingat tak saya ada bagi satu voice note yang voice box ataupun dalam Telegram ada voice box explain. Ada voice box explain mengenai dengan slide baru ni. Apa benda poin-poin yang kita kena tekankan. Ada tengok tak? Ada. Dia macam Nanti Cikgu Mas tolong conclusion daripada slide 14 Ogos tengok Telegram new digital Quran Center. Bukannya Telegram di Quran official, bukan. Telegram yang bos buat punya. Tengok 14 hari bulan. 14 Ogos. Okey, dalam presentation dalam Zoom dalam 30 minit dia just point penting dah dan sudah. Pak lain kita baca ya. Gitu ya. Jadi benda tu kalau boleh presentation kita within 30 minit, maksimum 40 minit dah selesai. 40 minit Apa maksimum. dia? 40 minit bos. Maksimum 40 minit. Maksimum. Kalau boleh dapat sisa 30 minit, 30 minit. Okay? So gitu je lah saya nak point out, saya nak share pada kita ni. Sebab rasa kita orang dekat sini tak nak maghrib ni. Tak nak maghrib, tak maghrib. Sesuai maghrib. Okey bos. Balik bila bos? Ya? Balik bila? Saya boleh bulan depan. Ya tak adalah saja. Bawa visa sekali ke? InsyaAllah balik flight InsyaAllah saya sampai Kelantan 3 hari boleh pagi. Allah. Okay. Saya bos, saya nak buat team focus. Tak cukup lagi 5 orang. Gini, apa tak perlu, mana jalan ni. Pak mana hak nak je kita komit. Contoh bawa tim Cikgu Mas, siapa hak komit ni?
tim saya yang komit macam Kak Ros dia dah Kak Ros memang dia nak masuk tim fokus, dia nak masuk. Okey. Lepas tu Kak Ros, nampak Kak Kak Rosia, Mat, Kak Rosia pun nampak adalah nampak dia berminat juga, tapi komitmen masa tu saya tak pasti. Tapi so far Kak Rosia ni, Kak Nik ni tak ada lagi lah miss kelas yang saya buat ni. okey. Jadi dah ni, kena ambil Doktor. kalau boleh kait, kalau boleh benda tu dia mulakan dengan mutual understanding. Seperti mana yang Bos Amin koyak ni kan. Kena pastikan yang dia kata Jadilah ni tak ada. Duk kat ni. dia Sama. dia macam ni tau. Untuk team fokus ni dia kena ni tidak ada masalah lain. Kalau dia kena duduk fokus. Kalau dia nak, maknanya pada waktu sekian ni dia kena keluar daripada kawasan tu. Kalau dia kena di kawasan tempat lain komit, dia kena fokus betul-betul. Dia tak say, tengah duduk jalan, tengah duduk buat kerja, tengah duduk nyakul, tengah duduk nanek. Saya tak say, kalau dia fokus ni, kena betul-betul bagi komitmen. Dalam macam satu jam, kena full komitmen. Tak boleh Kalau dia tak absent boleh dalam 10 hari tu, okay bos? Tak boleh absent. Ya, tak boleh absent tu. Ada 10 hari. Kalau dia absent, memang kita tanya je lah. Lepas tu Keluarkan. kita punya kriteria. Maknanya Cikgu Mas kena pastikan tim fokus yang Cikgu Mas tu kena mendapati kriteria ni. Dan Cikgu Mas dah dengar dah hak saya voice note saya dah share dah pada Bos Amin. Dengar. Jadi cuba take note balik apa yang Bos Amin tu, take note balik, keluar balik point-point tu. Kalau boleh semua kita follow lah. Okay? Tak cukup 5 pun tak apa ya bos. Tak cukup ni tak apa. Buat dulu start je. Kalau dua, kalau tiga. Yang penting ada kiri dan kanan. Tapi Tuan Cikgu Salma, Mas. okay, Yang terima penting kasih. kena ada kiri dan kanan. Tapi Tuan Salma dia masuk tim fokus Dr. Faridah. Okey, tak apa. Tak apalah, tak ada masalah Teruskan. tu lah. Kak Ma teruskan dengan Dr. Faridah. Tak ada masalah. Okay. So, good luck lah semua. Kalau ada apa-apa, Cikgu Mas tolong beritahu saya lah. Kalau ada masalah ke apa-apa. Terima kasih banyak. Okey, Masuk. okey Kak Ma. Kak Ma dah bagi dah coaching dah kepada yang masih pada daftar bagi dah. Dah buat NLT dah. Tunjuk dah. Tunjuk dah. Suruh dah dia masuk dah join kita masuk kelas. FBT kau masuk kelas, lepas kat Telegram. Kalau boleh pastikan paling asas tu kita kena buat lah, kami tanggungjawab kita lah. Kalau tak boleh buat, minta tolong Cikgu Mas buat. Ni Cikgu Makno ni. Ni hak Kak Rosia ni. Cikgu Makno. Okey. Baru masuk. Okey. Okey tak Cikgu Makno? Boleh dengan semua sikit? Boleh dengar. Okey ke? Okey. Cikgu Makno duduk mana? Boleh kubur besar. Apa dia? Baca boleh kubur besar. Kubur besar. Ada dah boleh tu dah, maksudnya dah boleh masuk dah FB tu buat masa kelas, Telegram video. Sebenarnya Yalah. saya minta maaf lah, telefon ni saya tak erti, anak ajar ya. Nak buka game pun saya tak erti. Telefon pun anak. Itulah kita maknanya nak kena belajar lah benda-benda asas tu dulu. Sebab apa kan lah, sebab kita nak kita nak share benda ni kepada orang kan, asas kita, maknanya kita kena kuasai benda ni. Dah. So nanti insyaAllah dari semasa ke masa Cikgu Makno cubalah kuasai benda ni. Okey. Ini Zoom ni okey ni? Boleh masuk Zoom okey? Boleh masuk Zoom tu okey dah. 2-3 kali dah masuk. Baik insyaAllah nanti tolong kaitkan lah. Cikgu Mas pastikan hak tim baru Cikgu Mas ni, hak ni reseller tu kalau boleh kita tolong pastikan lah. Dia kena pergi ke basic dia sebelum kita pergi ke hal lain-lain.
dekat first step tu kita follow lah daripada pergi ke first step. So macam tu. Okey lah. So insyaAllah bila kalau apa-apa nanti boleh kita jumpa lagi. Dan Okey. insyaAllah kalau cikgu Mas kalau ada apa-apa masalah atau juga apa boleh saya balik lah. Dan saya boleh bantu pada hasil boleh bantu saya bantu insyaAllah. Okeylah, terima kasih banyak. Jadi kita tangguh dululah ya perjumpaan kita pada Ya. petang ini dengan al-as dan tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Bos Batia, terima kasih Tuan Salma, terima kasih Cikgu Makno ya. Dan terima kasih semua Kak Nik. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.